Baik, kembali bersama saya Hafiz Rosli dan juga Nailah Huda. Kita membincangkan ataupun ini adalah segmen Realiti Rakyat di mana kita memanggil ataupun kita menghubungi wakil-wakil rakyat di seluruh negara, dan juga seperti tadi kita bawakan mengenai realiti sebenar perusahaan PKS itu sendiri. Dan kali ini kita bawakan seorang ahli parlimen daripada Pulau Pinang, iaitu Ahli Parlimen Bukit Mertajam, Steven Sim. Selamat pagi YB. Selamat pagi, apa Baik, khabar? baik YB, kalau kita tengok di Pulau Pinang pada ketika ini, iaitu melihat kepada statistik COVID-19 di Pulau Pinang, hanya 3 mukim saja berada pada zon kuning, iaitu dengan adanya 1 ke 40 kes, dan selainnya adalah pada tahap hijau, iaitu dengan tiada kes. Dan ini menunjukkan satu perkembangan yang menarik, tapi itu di peringkat Pulau Pinang. Kita akan pergi dulu melihat kepada isu tempatan, iaitu isu di Bukit Mertajam terlebih dahulu. Dan kalau kita nak tahu apakah isu utama di Bukit Mertajam ketika PKP ini, dan mungkin YB sini dapat ulaskan sedikit dari segi sumber ekonomi di sana dan apa agaknya keluh kesah rakyat di Bukit Mertajam itu. Okey, terima kasih Hafizi dengan Laila di sana, dan salam sejahtera kepada anda semua. Saya rasa kalau di Bukit Mertajam sebenarnya isu yang kita hadapi bukan isu yang luar biasa sangatlah, sebab kes COVID di Bukit Mertajam pun agak terpencil. Mungkin di pinggiran kawasan Parlimen Bukit Mertajam kita ada beberapa kes, tapi itu pun saya rasa sekarang sudah sembuh kembali. Jadi saya rasa isu yang dihadapi oleh penduduk dan juga Bukit Mertajam secara amnya ialah isu di mana kita terpaksa berdepan dengan satu keadaan perintah kawalan pergerakan. Jadi bisnes tak boleh buka, anak-anak tak boleh pergi ke sekolah, mungkin juga ada orang yang terputus gaji mereka, ataupun ada juga orang yang tak dapat pergi kerja. Contohnya orang yang kerja upah harian. Mereka tak dapat pergi kerja, jadi ada yang kais pagi, makan pagi, maka itulah situasi yang dihadapi. Saya rasa ini situasi amlah secara am di seluruh Malaysia. Ya, tapi YB mungkin boleh perincikan sedikit, mungkin 1-2 cerita yang YB dengar sendiri daripada penduduk di Bukit Mertajam, mungkin dalam tinjauan YB sendiri di kawasan bila turun ke Padang, mungkin ada dengar 1-2 cerita yang boleh kongsikan dengan penonton pagi ini. Saya rasa apabila sebab pasukan khidmat saya dan saya sendiri, kita ada turun untuk memberikan contohnya bantuan makanan dan juga bantuan yang lain kepada penduduk-penduduk, terutamanya golongan yang susah. Jadi saya nampak wujud satu fenomena. Dulu masa kecil-kecil kita dengar ada istilah OKB ataupun orang kaya baru. Sekarang saya nampak ada fenomena baru, iaitu OMB, orang miskin baru, di mana mereka sebenarnya dahulunya ada sebelum PKP, sebelum wabak COVID, dia ada pendapatan yang tetap. Contohnya dia menjual burger ataupun sebagainya. Jadi pendapatan keluarga mereka cukup, dan setelah mungkin isterinya pun bekerja sebagai pekerja kerajaan. Jadi dia sebenarnya di luar selarai kebajikan. Tetapi sebab kerana COVID ini, perintah kawalan pergerakan ni, maka dia tak dapat jual burger ataupun salesnya, penjualannya berkurangan secara mendadak. Itu menyebabkan keadaan kewangan yang terdesak, tetapi malangnya sebab dia tidak ada dalam sebarang senarai kebajikan, dia tidak ada dalam senarai zakat, senarai NGO amal. Sebab di Bukit Mertajam ni banyak NGO amal yang aktif untuk membantu kerajaan memberikan bantuan kepada rakyat, tapi dia tak ada dalam senarai. Orang macam ini tak ada dalam senarai. Tadi saya kata ada pemandu lori, waiter ataupun pelayan di restoran dan juga di food court, pusat penjaja. Jadi orang-orang macam ini dahulunya mereka okey, ada pendapatan tetap dan bukan kaya tetapi tak miskin. Jadi inilah golongan yang kita tengah bantu sekarang, dan saya dapatlah banyak isu-isu macam ini, iaitu fenomena orang miskin baru, di mana mereka sebenarnya bukan orang kaya tetapi tak miskin, tetapi oleh kerana PKP maka dia jatuh miskin. Mungkin sementara, mungkin akan berlanjutan, kita tidak tahu. Jadi ini saya rasa antara perkara yang amat penting yang patut diberi fokus. Ya. Kita nak tahu proses pengagihan pejabat YB sendiri ketika mengagihkan bantuan makanan, barang keperluan dan sebagainya. Mungkin ada kekangan ketika nak mengagihkan bantuan itu, atau mungkin perlu dapatkan kebenaran untuk mengagihkan bantuan, kerana kalau kita lihat NGO ada sikit kekangan dekat situ. Jadi YB sendiri bagaimana? Setakat ini
ini syukur pihak berkuasa terutamanya PDRM telah memberikan ruang dan kerjasama kepada kami lah untuk menjalankan tugas kita terutamanya dari segi pengagihan makanan. Setakat ini saya setiap hari bermulanya PKP, tim saya kita telah mengagihkan lebih 10,000 pack makanan masak. Sebab ada keluarga di mana contohnya dia mungkin uzur ataupun terlalu miskin, dia tak dapat masak setiap hari, maka kita bagi terus makanan masak. Yang ni saya rasa setiap hari saya bagi lebih kurang 400 hingga 500 pack, bergantunglah kepada keperluan pada masa tersebut. Dan dari segi makanan, bahan makanan, bekalan makanan dapur, bekalan makanan mentah, kita pun dah bagi lebih 2 tan. Jadi dalam perkara ini memang saya tengok garis panduan yang saya nampak dalam media. Saya sebenarnya belum terima lagi surat tersebut. Tapi garis panduan kata hanya boleh 3 orang saja. Saya rasa mungkin itu kena dipertimbangkan semula. Sebab nak hantar bertantan ataupun berpuluh kilo, beratus kilo makanan, bekalan kepada penduduk di satu kawasan yang agak besar, saya rasa mungkin 3 orang tidak mencukupi. Baik, Wabi, kita nak bertanya dari segi dalam konteks di Pulau Pinang sendiri, iaitu kalau saya ingin memetik apa yang dikatakan oleh Ketua Menteri Pulau Pinang yang mengatakan proses memerangi COVID-19 ini memakan masa yang begitu panjang sekali dan katanya ia adalah maraton bukan lari pecut 100 meter. Jadi YB sendiri sebagai pengarah kempen Pulau Pinang perangi COVID-19 ini dan bagi negeri Pulau Pinang yang kita tahu merupakan negeri yang paling padat penduduknya di Malaysia, semestinya menuntut idea dan juga inisiatif yang berbeza untuk memerangi COVID-19 ini. Dan juga difahamkan juga Pulau Pinang merupakan negeri pertama yang melancarkan Pulau Pinang lawan COVID-19 ini. Boleh YB kongsikan apa inisiatif yang dijalankan dan juga apa kekangan dan cabaran melihat kepada kempen Pulau Pinang perangi COVID-19 ini? Boleh. Sebenarnya seperti yang saudara Fizi tadi katakan, memang Pulau Pinang ni dengan kepadatan penduduk paling tinggi ini ikut bancian terakhir, bancian kebangsaan yang terakhir, negeri yang mempunyai kepadatan paling tinggi ini mempunyai risiko tinggi untuk wabak merebak. Sebab kepadatan tu maksudnya kita ruang kita bersama itu lebih kecil. Jadi Pulau Pinang memang berada dalam kategori tempat berisiko tinggi, tetapi syukur dengan kerjasama antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat, maka saya rasa kita setakat ini berjayalah mengekalkan Pulau Pinang dalam keadaan yang boleh dikirakan memuaskan. Sebab sepanjang tempoh PKP ini, Pulau Pinang, kes COVID positif di Pulau Pinang per kapita sebenarnya adalah kedua paling rendah di seluruh negara. Paling rendah ialah di Kedah, yang kes per kapita. Kedua paling rendah Pulau Pinang. Setakat sampai sinilah secara konsisten saya nampak. Dan antara faktornya ialah saya rasa di Pulau Pinang kita memang orang kata tadi saudara gunakan perumpamaan yang digunakan oleh Ketua Menteri iaitu maraton larian. Jadi dalam aspek ini saya selalu berseloroh saya kata kita sebelum pengadil kata 1, 2, 3 kita dah pecut. Jadi Pulau Pinang mengambil tindakan awal, membuat perancangan awal. Tadi dah bagi contoh. Kita melancarkan kempen Penang lawan COVID sebelum PKP diumumkan. Dan dalam aspek kempen ini kita ada tiga strategi utama yang kita simpulkan dalam 3P lah, 3P. Satu ialah P, pengawalan wabak. Ya, jadi kita bekerjasama dengan kerajaan pusat, agensi macam PDRM, ATM, RELA, APAM, bersama dengan PBT kita mengerahkan wakil-wakil rakyat kita, mengerahkan MPKK kita untuk turun sama-sama memastikan penjarakan sosial rakyat, juga permis-permis perniagaan mematuhi PKP dan sebagainya. P kedua ialah penerangan awam. Jadi Pulau Pinang antara negeri, saya rasa ada lebih kurang 3-4 negeri lah. Ada Penang, Selangor, Sabah dan Sarawak yang mempunyai platform peringkat negeri tersendiri. Yang lainnya dia mungkin lebih menggunakan platform pusat ataupun platform Jabatan Kesihatan Negeri. Tapi 4 buah negeri ini kita ada platform tajaan kerajaan negeri. Contohnya dekat Penang kita ada laman web, kita ada laman Facebook, kita ada channel Telegram, WhatsApp dan sebagainya yang kita gunakan untuk memberikan penjelasan dan pencerahan kepada rakyat. Sebab
benda ni kita tak boleh hanya gunakan undang-undang. Kita kena memberikan ilmu dan pengetahuan supaya rakyat tahu bagaimana untuk melindungi diri mereka. Dan P ketiga ialah pengurusan impact. Di mana saya rasa di Pulau Pinang kita lah antara negeri pertama yang menggunakan pakej rancangan ekonomi yang kita panggil pakej bantuan TK Pulau Pinang, dan kita juga merupakan negeri pertama yang telah menyalurkan, mengagihkan pakej bantuan TK itu pada 1 hari bulan April. Jadi 3P ini digabungkan dengan strategi-strategi ataupun langkah-langkah kerajaan pusat. Saya rasa itulah yang menjurus kepada keadaan Pulau Pinang yang terkawal dan semakin beransur pulih setakat ini. Ya, YB, pergi balik kepada maraton, perumpamaan satu maraton bukan lari pecutan. Itu sangat menarik kerana kita lihat kepada PKP ini ataupun normal baharu ini akan dilanjutkan mungkin selepas ataupun pasca PKP ini telah tamat pun normal baharu kita jangka dalam mungkin setahun atau 2 tahun. Secara ringkas kita dalam 1-2 minit je lagi, YB boleh terangkan bagaimana agaknya untuk bantu penduduk di Bukit Mertajam dan juga di Pulau Pinang ini untuk memahami kepentingan untuk mengamalkan penjarakan sosial dan sebagainya sebagai satu normal baharu dalam jangka masa yang panjang. Secara ringkas, YB. Tadi saya dah kata sebab antara strategi kita ialah P, penerangan kepada orang awam. Jadi penerangan ni kita dah mula sejak hari pertama. Yang ini penting. Tadi saya dah bagi contoh multimedia. Contohnya ada laman web, Facebook dan sebagainya. Tapi selain daripada multimedia, kita juga ada poster-poster dan billboard. Contohnya ada billboard yang menarik, dia kata tapau balik makan di rumah. Yang kita letak di mana tempat. Kalau anda boleh baca mesej ini, maksudnya anda telah melanggar PKP, balik segera. Ada mesej-mesej yang kita letakkan di tempat awam untuk bagi penerangan. Dan selain itu kita buat video. Video yang menarik ini ialah video yang kita gunakan pakar-pakar perubatan dan kita buat video pelbagai bahasa. Sudah tentu bahasa kebangsaan kita, bahasa Melayu. Kemudian kita buat video Hokkien. Pulau Pinang ada ramai mungkin orang tua warga amat yang guna Hokkien. Kita guna Hokkien, kita guna bahasa Tamil, bahasa Inggeris dan sebagainya untuk menyampaikan maklumat kepada rakyat. Ya, baik. Terima kasih untuk perkongsian itu, YB Steven Sim merupakan ahli Parlimen Bukit Mertajam, kongsikan apa keperitan ataupun kisah-kisah rakyat ataupun penduduk di Bukit Mertajam dan juga sebagai pengarah kempen Pulau Pinang Perangi COVID-19, apa agaknya strategi untuk memastikan kebanyakan kawasan di Pulau Pinang itu kekal sebagai zon hijau. Jadi itu saja perkongsian kami buat jam ini di Realiti Rakyat Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan saya Hafiz Zazi. Dan untuk itu semua yang berhormat semua, rakyat memang memerlukan anda semua teruskan berkhidmat di kala PKP ini. Dan saya Hafiz Rosli sekali lagi, Awani Pagi segmen Realiti Rakyat berakhir di sini.